Doa pendek je. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Amin. Oh, amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Nurin. Okey. Okey, jadi cikgu rasa cikgu mulalah ni ya. Kita nak jimat masa kalau boleh dalam dalam pukul 3 macam tu cikgu nak habiskan lah. Okay, sekejap Hari Sabtu sebenarnya banyak benda lah sebenarnya, bukan awak sajalah banyak perkara dah. Cikgu pun sebenarnya nak kena masuk Google Meet kakak-kakak awak yang buat program bio coaching. Bio coaching ni maksudnya kakak awak kelas 5 bina dia akan ajar 5 ilham. Jadi masa dia buat bio coaching tu cikgu nak kena masuk dalam Google Meet dia okay. Jadi banyak bio coach ni ramai, ada dalam 20 orang. Jadi setiap 20 tu dia ada partner dia masing-masing. Jadi bukan awak sajalah yang terpaksa berkorban masa. Cikgu pun nak kena masuk kelas pelajar-pelajar ni. Jadi masa tu malah gitulah nak ayatnya. Jadi kena berkorban lah sikit. Okey. Jadi hari ni kita nak masuk bab baru. Cikgu kata macam-macam mana pun cikgu kena sambung juga. Kena buat juga kelas hari ni. Sebab kita dah tak lama dah nak habis dah tingkatan 4 tapi kita masih ada berhutang lagi beberapa tajuk okay? Dan untuk pengetahuan awak, tajuk belakang-belakang ni awak dah rasa, awak sendiri pun rasa bila belajar ni banyak istilah, banyak proses mekanisme yang awak kena hafal. Okay, jadi untuk bab 13 ni juga adalah tajuk yang agak sukar lah, iaitu homeostasis dan sistem urinari manusia dan ... ni sebab apa sebab cikgu bila cikgu edit ni dia lagi jauh. Okey, so kita tengok sekejap apa tajuk dia. Homeostasis, keseimbangan dalam badan, dan sistem urinari manusia. Oh, dia tak ada dan dah. Okay, now kita pergi kepada bab ni. Okay, dalam tajuk ini kita akan belajar 3 benda je. Tapi dalam setiap 3 ni dia ada panjang tajuk dia. Okay, so kalau kita tengok dalam 13.1 kita akan tengok tentang homeostasis. Yang ni secara detail homeostasis. Okay, 13.2 kita nak belajar tentang sistem urinari. Sistem urinari ni urine lah. Bagaimana proses air kencing awak boleh terjadi. Okay, dan yang ketiga, kita nak tengok tentang isu kesihatan berkaitan dengan sistem urinari. Okey, kita pergi yang pertama secara detail. Kalau tak faham, tanya selalu deh. Okey, homeostasis. Okey, homeostasis ni ialah pengawal aturan. Nak kawal atur ke apa? Nak kawal atur faktor fizikal dan faktor kimia dalam persekitaran dalam. Persekitaran dalam ni maksud dia nak kawal atur faktor fizikal dan faktor kimia dalam tubuh kita. Dalam tubuh kita, benda kita tak nampak. Pada julat normal supaya sel sentiasa berfungsi dalam keadaan optimum. Jadi kalau kita nak kawal, kita tak nampak benda tu. Jadi siapa yang nak kawal? Dalam badan kita sendirilah. Jadi homeostasis ni ialah nak kawal atur faktor fizikal dan faktor kimia yang sentiasa berubah-ubah mana dalam persekitaran dalam supaya walaupun faktor fizikal dan faktor kimia ni berubah-ubah tetapi persekitaran dalam kita mesti dalam julat normal supaya bila normal maka fungsi sel dapat bertindak dengan baik. Okey. Contoh macam hari ni cikgu sakit kepala. So mesti ada something wrong. Cikgu sakit kepala 2 hari dah. Jadi mesti ada sesuatu sama ada faktor fizikal atau faktor kimia yang berada dalam keadaan tak betul. Awak faham deh? Ataupun mungkin hari ni awak bangun tidur tadi awak rasa macam pening, nak muntah. Rasa macam tak bermaya. Mesti ada sesuatu ni. Sama ada faktor fizikal atau faktor kimia awak yang tidak seimbang. Okey? Okey, now kita tengok apakah faktor fizikal dan faktor kimia tu. Okey, faktor fizikal yang mesti dikawal atur ialah suhu.
tekanan osmosis darah dan tekanan darah. Jadi 3 ni adalah faktor fizikal. So awak nampak sendiri deh, kalau suhu awak optimum, suhu awak normal, awak tak sakit lah, awak sihat. Tapi kalau suhu awak naik je, awak demam, awak jadi tak check up, awak rasa tak sihat, tu suhu awak naik lah. So awak nampak tak, bila dia seimbang, kita okey, kita sihat. Tapi bila ada terjejah sikit je, mula dah. Okey, contoh lagi, tekanan osmosis darah. Tekanan osmosis darah ni cikgu kata osmosis lah mengenai air dalam darah awak. Okay, kalau tekanan osmosis darah awak rendah, awak mulalah rasa pening. Sebab apa? Sebab air tak cukup. Awak rasa lesu, letih. Okay? Begitu juga dengan tekanan darah. Tekanan darah, dia mesti orang normal 120/80. Ni orang normal. Orang normal, orang sihat. Tapi tiba-tiba katakan contoh awak cek-cek ini, Allah 109 per berapa? Per 60. 109 ni maksudnya darah awak rendah, tekanan darah rendah. Sebab tu awak musing, awak pening, awak tak boleh nak bangun. Awak bangun je awak pening, awak bangun je awak pening. Nampak tak? Maknanya benda tu dah berada bukan dalam julat normal. Okay? Jadi faktor fizikal yang mesti sentiasa perlu berada dalam keadaan julat normal ialah suhu, tekanan osmosis darah dan tekanan darah. Okey, seterusnya. Kandungan bahan kimia. Ni faktor kimia pula. Yang perlu dikawal atur ialah nilai pH darah, kepekatan garam mineral dalam badan dan kepekatan gula darah. Benda-benda kimia. Nilai pH, garam, kepekatan garam mineral, kepekatan gula dalam darah. Semua tu pun kena julat normal. Okay, kena julat normal. Sebarang penyimpangan daripada julat normal mencetuskan mekanisme homeostasis yang melibatkan suap balik negatif. Okay, awak jangan risau. Katakan contoh, tiba-tiba ada naik ataupun ada turun. Ni faktor-faktor awak ni, faktor-faktor fizikal atau faktor kimia ni tiba-tiba naik ataupun tiba-tiba turun. Tidak berada dalam julat normal, awak jangan risau sebab dalam badan kita ni dia akan mencetuskan. Kalau dia dapat signal benda tu tak normal, dia akan mencetuskan mekanisme homeostasis. Dan mekanisme homeostasis tu melibatkan suap balik negatif. Gapo cikgu saya tak faham. Okay, contoh katakan contoh julat dah tekanan darah awak normal 120/80. Ni kalau awak normal lah. Awak normal, awak sihat. Tiba-tiba awak bangun pagi ni 109/60. Rendah lah ni. Jadi bila rendah, jangan risau. Kita tak adalah kata bila rendah tu kita mati selalu. Tak. Dalam badan kita ni dia ada mekanisme homeostasis. Iaitu dia akan kesan. Dia kesan. Teng. Benda ni rendah. Jadi dia akan buat suap balik negatif. Iaitu adalah kaedah dalam badan kita. Adalah nanti kita akan belajar. Badan kita dia akan buat suap balik negatif. Iaitu dia akan tendai balik. Dia akan naik balik. Dia akan tendai balik. Dung, naik balik. Sebab tu dia panggil mekanisme suap balik negatif. Apa cikgu negatif? Sebab benda tu turun, dia nak tendai balik. Nak naik semula tu dia panggil negatif. Dia nak naikkan semula biar jadi 120/80. Sebab tu kita panggil mekanisme suap balik negatif. Kita tak panggil positif. Apa kita tak panggil positif? Kalau positif, dia akan kohor turun lah. Kohor turun lagi, awak mati. Sama juga macam suhu. Suhu badan kita 37 darjah Celsius. Okay, bila awak demam katakan contoh 39, demam dah ni. Awak demam dah. Kalau dia buat mekanisme suap balik positif, dia akan kohor naik lagi. Kohor naik lagi, awak mati. So sebab tu bila kita demam kita pun akan, kita rasa dah kita tak sihat. So kita akan makan obat, macam-macam lah, kita akan berpeluh. Sebab apa sebab kita nak turunkan balik suhu badan kita biar jadi 37. So awak nampak tak? Dia tendai balik. Bila dia tendang balik nak turun tu, sebab tu kita panggil dia mekanisme suap balik negatif. Kita tak panggil positif. Okay? Jadi mekanisme homeostasis ni ada pada semua orang. Ada pada semua orang. Tujuan dia untuk mengawal atau keadaan persekitaran dalam supaya sentiasa berada dalam keadaan malar walaupun persekitaran luar berubah dengan banyak. Jadi pentinglah mekanisme homeostasis ni sebab apa? Sebab dialah yang banyak
orang kata apa, mengawal atur persekitaran dalam badan kita sebab kita tak sedar benda tu naik atau turun. Jadi dialah yang sentiasa mengesan berlaku turun ke naik ke, sebab kita ni setiap masa kita faktor fizikal dan faktor kimia kita ni sentiasa berubah-ubah. Sebab apa dia buat gitu? Ini untuk memastikan aktiviti sel supaya sentiasa berada dalam tahap optimum. Okey, so rajah 13.1 menunjukkan mekanisme homeostasis secara suap balik negatif. Ini memang istilah dia, suap balik negatif. Apa negatif? Sebab dia nak tendai turun. Kalau benda tu naik, dia nak tendang turun. Kalau benda tu turun, dia nak tendang naik balik. Jadi awak ingat kita panggil mekanisme suap balik negatif. Okay, jadi kalau berlaku faktor yang melebihi julat normal, maksudnya kalau benda tu naik, dia akan tendang turun, diturunkan semula menjadi julat normal. Kalau faktor tu turun, dia akan naikkan balik, dia tendai balik naik supaya badan kita ni sentiasa dalam julat normal. So jelas Okey. Okey. Jadi secara kesimpulannya, apa dia proses homeostasis ni? Homeostasis ni kita panggil dia balance lah. Awak tengok ni, congek sikit ni. Ni, nampak tak? Kalau balance macam ni. Tapi bila congek gini, kita mula dah, sebab tu dalam setiap hari kita akan rasa kan, kadang-kadang kita bangun tu pening, kadang-kadang kita semelik, kadang-kadang itu semua tu tanda-tanda lah kita tak balance lah tu. Kita tak seimbang. Ada hari-hari kita rasa, buat apa aku ni tak berok lagi hari ni, sekarang aku berok dah. Ya dah tu, ada something wrong. Tapi benda tu dia tak berkekalan dah. Okey. Jadi secara kesimpulannya, proses homeostasis ni adalah untuk mengekalkan persekitaran dalaman supaya berada dalam keadaan keseimbangan dinamik. Jadi bila kita ni keseimbangan dinamik, maka kita boleh survive. Okey. Homeostasis ialah proses mengekalkan faktor fizikal dan faktor kimia supaya kedua-dua faktor ini berada dalam keadaan optimum. Dia kalau faktor fizikal kucah sikit pun kita tak selesa dah. Kalau faktor kimia kucah sikit pun kita pun tak selesa dah. Okey. Kawal atur perubahan pada faktor-faktor di persekitaran dalam melalui satu sistem yang kita panggil suap balik negatif. Ingat suap balik negatif. Kita tak panggil positif. So nampak tak? Sebab tu dia panggil homeostasis ni ke apa? A state of balance in the body. Keseimbangan dalam badan kita supaya imbang semua. Congek sikit jatuh dah Sebab tu bila congek sikit sakit. Congek sikit kita rasa tak selesa. Congek sikit kita rasa sakit kepala. Adalah tu benda-benda yang tidak normal dalam badan kita. Okey. So cikgu nak tanyalah soalan awak deh. Ni gambar A, ni gambar B. Bagi awak lah pada pendapat awak. Hak mana bagus? Gambar A ke gambar B? A. 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 Maknanya kita ni kena balance semua. Walaupun kita nak minum air pun. Air walaupun orang kata minumlah air banyak kalau nak kuru, kalau nak apa. Air pun walaupun benda tu air tak ada kalori sekalipun, kita kena ambil air dalam keadaan yang seimbang. Maknanya kalau banyak sangat ni banyak sangat sampai bergeleng-geleng minum walaupun air tu tak ada kalori, pun tak boleh. Kenapa cikgu kata dah tadi, kita kena balance dalam hidup kita supaya faktor kimia, faktor fizikal tu dia tak berlebih dan tak kurang. So nampak tak kesan dia? Woman loses sight after drinking too much water. Dia ada sekali, cikgu tak silap tahun berapa, surat khabar tahun bila cikgu tak nampak mata cikgu. Ada dia sambut, dia macam sahut cabaran prank di radio. Di negara luar ni dia sahut cabaran prank. Orang tu kata, saya siapa nak sahut cabaran ni, nak bayar ni berapa ribu tah. Kalau siapa-siapa yang minum air saja, tak makan ke apa, minum air je. Jadi perempuan tu dia minum air banyak sangat sampai dia jadi hilang penglihatan akibat meminum terlalu banyak air. Awak kan belajar dah, bila air banyak sangat, sel darah kita jadi ke apa? Cuba, bila kita minum air banyak sangat, sel darah kita jadi apa? Air. Air masuk. Air masuk dari sel darah kita jadi ke apa?
Dah jadi Hemolisis. Ha? Hemolisis. Yes. Darah jadi hemolisis. Air tu banyak sangat kita panggil hipotonik. Dia cair ke? So air masuk banyak sangat. Sel darah kita tak ada dinding sel. So dia akan jadi pom meletus. Dia jadi meletus. Pom pecah. Jadilah hemolisis. Lisis tu pecah. Jadi semua sel darah merah dia pecah. Jadi tu dia kata tu swelling in brain cell. Swelling, bekok. Sampai sel otak dia bekok. Dan efek kepada saraf-saraf mata dia. Sampai dia buta. Sebab sahut cabaran prank ni. Jadi nampak tak cik kata gapo-gapo pun mesti dalam keadaan seimbang, homeostasis. Jangan kurang, jangan lebih. Okey, nampak? So ingat gini lah, kalau positif feedback ni, positif ni naik lagi, kau naik. Sebab tu dia bagi gambar macam ni. Dia kata more. Maknanya kalau kita suhu 37 kan, naik lagi, more. Kau banyak mati. Ataupun kalau kita kau turun, more, mati. So kalau negative feedback ni, contoh gambar ni kata ideas for counteracting this. Maknanya kalau benda tu turun, dia kata ada idea tak nak naikkan balik? Naik balik. Kalau benda tu naik, boleh tak dapat tak idea kita nak turunkan balik? So turun balik. So ingat mesti negative feedback. Mekanisme suap balik negatif. Cikgu tak setuju positif. Okay? Memang kita nak positif sama, tapi sekali ni kita nak mekanisme suap balik negatif. Okey, seterusnya. Sistem badan yang terlibat dalam mengekalkan persekitaran dalam yang optimum. Ini ialah sistem-sistem badan yang terlibat dalam persekitaran dalam yang optimum. Yang pertama, suhu badan. Okey, suhu badan ni dikawal atur oleh sistem integumen. Sistem integumen ni apa? Kulit dan kelenjar peluh. Okey, lagi sistem saraf, sistem peredaran darah, sistem otot dan sistem endokrin. So awak nampak tak? Bukan senang kita nak demam sebenarnya. Sebab apa? Sebab bila kita naik sikit suhu badan kita je, ni kita ada benda-benda ni. Ni yang kontrol kita semua ni. Sistem kulit, kelenjar peluh, sistem saraf, sistem peredaran darah, sistem otot dan sistem endokrin. Okay. Yang kedua, aras gula dalam darah. Dikawal atur oleh kelenjar endokrin, sistem peredaran darah dan sistem pencernaan. Okay, seterusnya, tekanan separa karbon dioksida. Kalau karbon dioksida banyak sangat dalam darah awak, bahaya juga. Dia mesti sederhana je. Okay, jadi tekanan separa karbon dioksida dikawal oleh sistem respirasi, sistem peredaran darah dan sistem saraf. Okay, manakala tekanan darah biasa pula dikawal oleh sistem peredaran darah dan sistem saraf. Jadi benda-benda macam ni yang kita nak belajar dalam tajuk ni. Okay, kita pergi yang pertama. Bagaimana suhu badan kita dikawal atur. Okay, so cikgu nak minta sore baca ni. Siapa boleh baca perengganian ni? Siapa boleh volunteer? Kalau cepat, kita boleh ni. Okay. Saya. Teruskan. Okay, pengawal aturan suhu badan. Pengekalan suhu badan pada suhu julat tetap adalah penting supaya tindak balas metabolisme sel yang dimungkinkan oleh enzim dapat berlaku pada tahap optimum. Suhu yang terlalu tinggi akan menyahaslikan enzim, manakala suhu yang terlalu rendah akan melambatkan aktiviti metabolisme sel sehingga tidak dapat menampung kemandirian sel. Okey, so nampak tak? Kenapa badan kita ni mesti 37 darjah Celsius? Lepas tu kenapa kita ni tak boleh demam panas? Sebab tu bila tengok awak demam panas, mak awak pergi hospital selalu, bawa awak pergi klinik selalu. Sebab apa? Sebab awak tengok ni, kalau suhu terlalu tinggi, awak demam panas, akan menyahaslikan enzim. Nampak? Habis enzim dalam badan awak tak berfungsi. Sebab dia telah menyahaslikan enzim. Okey, macam mana pula kalau suhu yang terlalu rendah? Suhu yang terlalu rendah, katakan contoh awak pergi mana? Awak pergi negara tempat sejuk ke apa semua, awak tak pakai baju tebal, awak jadi suhu awak kau rendah. Pun bahaya juga. Dia akan melambatkan aktiviti metabolisme sel. Dia akan melambatkan pembakaran glukosa sehingga
glukos, tenaga tu tak cukup untuk menampung kemandirian sel. Okay, tenaga tu tak cukup dah untuk awak buat apa-apa perkara. Sekali bila tak boleh nak apa-apa, mati juga. So nampak tak apa badan kita ni mesti 37 sokmo-sokmo. Okay, jadi siapa hak kesal perubahan suhu tu? Perubahan suhu sebab dia melibatkan haba, maka ia akan dikawal, dikesan oleh termoreseptor. Cikgu, saya kena hafal kau nama reseptor ni. Yes. Kalau melibatkan suhu badan, perubahan dalam suhu awak akan dikesan oleh termoreseptor. Kena hafal kena ingat. Termoreseptor ni duduk mana? Duduk di dalam kulit. Mana? Dan juga di dalam hypothalamus. Duduk dalam otak awak. So duduk dekat kulit, satu lagi duduk dalam hypothalamus. Dia yang akan kesan kenaikan suhu atau penurunan suhu. Okay, so now kita nak tengok. Okay, cuba tengok dah. Ni hypothalamus. Okay, nampak tak dia kata termoreseptor dalam hypothalamus dan juga termoreseptor yang duduk dalam kulit. Dua-duanya akan mengesan suhu badan meningkat melebihi julat normal. Bila suhu badan awak meningkat? Satu, bila awak demam. Yang kedua, bila awak buat aktiviti cergas. Awak rasa tak bila awak lari, awak buat aktiviti cergas, awak rasa panah. Ialah tu suhu badan awak naik. Jadi siapa kesal suhu badan awak naik? Termoreseptor dalam hypothalamus dan termoreseptor yang terletak dalam kulit awak. Okay, now kita nak tengok lagu mana cara badan kita dia menurunkan suhu kita balik. Okay dah. Okay, kita tengok yang pertama. Ingat deh, ni cerita pasal suhu naik. Ni cerita pasal suhu naik. Bila suhu badan awak naik tadi? Cikgu kata bila awak demam atau bila awak buat aktiviti cergas. Aktiviti cergas ni ikutlah zumba ko, aerobik ko, berlari ko. Okay, so kita nak tengok macam mana dia turunkan balik. Okay, yang pertama, otot erector. Otot erector ni mana? Ni hak duduk kulit ni. Kena hafal belakang dia, kena tahu. Otot erector ni dia duduk dalam kulit kita, kurang dirangsang supaya mengendur. Okay, otot erector mengendur. Cikgu saya kena hafal belakang. Yes. Lepas tu cikgu kata, tajuk ni dia makin susah. Banyak benda awak kena hafal. Okay. Otot erector dirangsang supaya mengendur. Jadi bila mengendur, bulu roma akan condong ke permukaan kulit. Acah awak tengok lah ni bulu roma awak. Hari ni hari panas ke? Lepas tu cikgu sakit kepala. Cuba tengok. Semua pakat tengok kulit awak. Cuba tengok bulu roma awak. Condong ke tegak? Cuba perhati belakang. Cuba tengok. Bulu roma tu bulu lah dekat kulit awak. Cuba tengok. Tegak ke condong? Condong ke? Apa condong? Sebab hari ni panas. Bila panas, automatik badan kita suhu naik. Dah. Jadi bila awak hari panas, awak duduk bawah panas ke apa, sakit panas, otot erector mengendur. Bila otot erector mengendur, bulu roma condong ke permukaan kulit. Nampak dah? Dia condong. Okey. So apa jadi? Akibatnya lapisan udara yang nipis terperangkap antara bulu roma, haba dapat dibebaskan dengan cepat. Okey, macam ni. Katakan contoh ni kulit awak, bulu roma condong belakang. Bulu roma condong. Jadi katakan tiba-tiba mari datang udara. So udara ni dia tak lekat lah, dia akan hilang ke persekitaran. Mari angin pula, hilang ke persekitaran. Mari angin, hilang ke persekitaran. Maknanya dia tak terperangkap. Tapi kalau hari sejuk, tengoklah sejuk, bulu roma kita memang akan tegak. Hari hujan kan sejuk, bulu roma kita akan tegak. Jadi bila datang angin, udara, dia akan terperangkap. Dia terperangkap celah-celah ni. So lama-lama akan terhasil akan terhasil lapisan penebat ni. Dia jadi kohor tebal. Jadi haba dalam badan kita tak boleh nak keluar. Jadi haba tu digunakan untuk menyejukkan badan kita masa hari sejuk. Menyejukkan. Haba digunakan untuk memanaskan badan kita semasa hari sejuk. Jadi kita ni panas dah. Jadi bila panas,
haba dalam badan kita nak keluar pun mudah. Haba dalam badan kita nak keluar pun mudah sebab bulu tu condong. Boleh ke? Cikgu, mari mana haba dalam badan kita? Kita kan makan nasi. Jadi bila kita makan glukosa, karbohidrat, berlaku pembakaran glukosa. Jadi bila dia bakar terhasil haba. Sebab tak awak perasan tak bila awak makan nasi, lepas awak makan nasi awak peluh, awak panas. Sebab apa-apa yang awak makan dia akan bakar glukosa. Jadi hasil pada pembakaran itulah menghasilkan haba. Jadi bila hari panas, bulu roma ni condong, maka haba dalam badan kita dapat keluar dengan mudah. Haba di dalam badan dapat dibebaskan dengan cepat. Jelas? Boleh tak dulu untuk ni? Untuk otot erector ni? Boleh ke? Faham ke? Faham cikgu. Faham. Dah? Okey. Sebab cikgu kena pastikan awak faham ni. Baru cikgu boleh pergi kedua pula. Okey. Kemudian yang kedua. Pada hari panas juga. Pada hari panas, mana suhu badan awak naik tinggi. Arterio ni salur darah deh. Arterio di dalam kulit akan mengembang. Nampak? Arterio dalam kulit. Benda ni kita tak nampak belakang ni. Arterio dalam kulit awak akan mengembang sebab awak panas, awak berada di bawah suhu panas, awak buat aktiviti suhu naik, suhu badan awak panas naik. Jadi arterio akan mengembang. Mengembang ni kita panggil penvasodilatan. Apa dipanggil penvasodilatan? Sebab dalam bahasa Inggeris, mengembang ni dipanggil dilation. Dilation. Mengembang. Salur darah ke jadi bukok sebab panas. Jadi apa dia bukok tu? Supaya lebih banyak darah mengalir pergi ke permukaan kulit. Dalam darah ada banyak haba. Jadi kenapa darah tu kena pergi ke permukaan kulit? Supaya dia dapat bawa banyak haba dan haba dapat disingkir ke permukaan luar secara radiasi, secara sinaran. Cikgu terang dah. Awak perasan tak bila awak duduk bawah panas, awak buat kawat kaki bawah panas, kulit awak warna merah. Kulit awak merah. Apa kulit awak merah? Sebab bawah kulit awak tu arterio mengembang. Arterio mengembang belakang. Jadi bila arterio mengembang, darah banyak pergi ke kulit awak. Sebab tu awak macam bila awak duduk bawah panas, pipi awak merah. Apa merah tu? Sebab darah banyak pergi ke kulit. Apa darah banyak pergi ke kulit? Sebab darah bawa banyak haba pergi ke kulit. Kerana arterio mengembang belakang. Mengembang, dia bawa banyak darah pergi ke kulit. Jadi, apa darah pergi ke kulit banyak? Sebab dia nak buang haba tu. Mari mana haba? Datang daripada pembakaran glukosa saat ni. Jadi dia nak buang lah haba tu. Pergi ke kulit. Hilang secara sinaran. Sebab tu kalau awak duduk bawah panas, kulit awak kelihatan kemerah-merahan. Apa merah? Sebab ni lah. Sebab arterio mengembang bila suhu badan kita naik. Apa suhu arterio mengembang? Sebab dia bawa banyak darah. Apa bawa banyak darah? Sebab darah tu bawa banyak haba. Apa bawa banyak haba? Sebab dia nak singkirkan haba banyak-banyak keluar. Okey, jelas Okay. Yang ketiga, awak perasan tak bila hari panas, otot rangka awak tidak menggigil? Mana ada orang hari panas dia menggigil ketat-ketat. Tak. Otot rangka kurang mengecut dan mengendur. Badan tidak menggigil pada hari panas atau pada suhu panas. Suhu badan awak naik. Tak ada. Otot rangka awak tidak mengecut, tidak mengendur. Badan tidak menggigil. Ni yang ketiga. Yang keempat, pada hari panas atau suhu awak naik, kelenjar peluh dirangsang untuk mengeluarkan lebih banyak peluh. Sebab tu bila kita duduk tempat panas ataupun kita demam ke apa, suhu badan kita naik, kita berpeluh-peluh. Apa? Sebab haba tu diserap untuk menyejatkan peluh dan bila dia menyejatkan peluh, ini menyejukkan badan. Tujuan dia nak turunkan balik suhu kepada 37. Jadi ingat erector, arteriol, otot rangka, kelenjar peluh. Empat kaedah ni adalah orang panggil pengawal aturan suhu badan
melalui cara fizikal. Jadi kalau naik pergi esok, dia tanya bagaimanakah suhu badan Ahmad dikawal atur oleh efektor melalui fizikal. Awak kena terai lah. Erektor, arteriol, otot rangka, kelenjar peluh. Faham dah? Jadi pak-pak ni adalah mengikut cara fizikal. Nanti cikgu bagi cara nak ingat lagu mana. Okey, seterusnya. Ni cara kimia pula. Tak usah cara lagi ni. Ni cara kimia. Saat ni cara fizikal. Okey, bila suhu naik. Ni masih lagi suhu naik Suhu panas, suhu naik. Awak buat aerobik. Okey, bila cara kimia. Kelenjar adrenal ni ada sini. Kelenjar adrenal dekat ginjal awak kurang dirangsang untuk merembes hormon adrenalina. Jadi maksudnya adrenalina jadi sikit. Bila hari panas hormon adrenalina sedikit. So bila hormon adrenalina sikit, kadar metabolisme berkurang. Apa cikgu maksud kadar metabolisme berkurang? Kadar pembakaran glukosa pun kurang. Sebab tu kalau awak perasan hari panas, awak nak minum air je. Awak tak lalu nak makan. Sebab tu kalau hari panas sangat pun, kalau cikgu kalau hari panas cikgu tak lalu nak makan nasi. Cikgu nak makan benda-benda yang bersup. Sebab apa? Kita nak air. Sebab apa? Sebab memang gitu. Kadar metabolisme kita berkurang. Maknanya pembakaran glukosa kita berkurang sebab kita lebih banyak minum air. Faham Okey, seterusnya. Kalau suhu panas, suhu badan naik, satu lagi lah kelenjar thyroid. Ni hak duduk dekat leher awak ni. Ni kelenjar thyroid kurang juga dirangsang ataupun tidak dirangsang menyebabkan hormon tiroksina kurang. Jadi bila hormon tiroksina kurang, sama juga kadar metabolisme berkurang sebab panas dah, maka tiada haba berlebihan di jana. Kuranglah kita bakar glukosa. Sebab tu kalau hari panas tu kita tak berapa lapar, kita cuma nak minum air je banyak. Okey, cikgu nak tanya awak faham ke? Setakat ni kalau suhu badan naik, sebelum cikgu masuk suhu badan rendah pula. Faham cikgu. Ada nak tanya ke setakat ni? Ataupun tak tahu nak tanya lagi, nanti baca lepas ni baru nak tanya. Ada gitu? Kalau tak ada masalah, cikgu nak masuk suhu badan rendah pula. Kalau kita sejuk, kita ketar, kita duduk tempat sejuk, kita duduk tempat salji. Okey, saat ni panas dah. So kena ingatlah, saat ni panas dua cara, kaedah fizikal dan kaedah kimia. Okey, sekarang cikgu nak masuk ni pula. Okey. Contoh awak duduk tempat sejuk ataupun hujan bulan 12 hujan. Okey, so sama juga. Bila suhu badan kita jatuh di bawah julat normal, okey, jatuh rendah lah. Maka juga akan dikesan oleh hypothalamus yang duduk dalam otak dan juga termoreseptor yang duduk di kulit kita. Okey, jadi apa jadi? Okey, ni cara fizikal dulu. Cikgu pergi cara fizikal dulu. Okey, apabila hari sejuk ke, awak duduk tempat salji ke apa, otot erektor mengecut. Nampak dia gemuk. Dia mengecut dia jadi gemuk. Okey, dia mengecut. So bila dia mengecut, bulu roma menegak. Sebab tu kalau hari sejuk ataupun awak ternampak hantu, tidak ditulis itu bulu romaku menegak. Apa menegak? Sebab awak seram sejuk, takut. So nampak tak kaitan dia? Bila kita sejuk, hari sejuk, bulu roma kita tegak. Okay, jadi lapisan udara tebal yang terperangkap antara bulu roma bertindak sebagai penebat yang menghalang kehilangan haba melalui kulit. Okey, cikgu lukis sekali lagi. Bila hari sejuk, bulu roma macam ni, tegak. Jadi bila tegak, lapisan udara yang datang ni dia akan terperangkap satu lapisan dulu. Okay, lepas tu lapisan udara hak mari terperangkap lagi. Jadi 2 lapisan. Lama-lama jadi tebal. Ada 3 lapisan tebal. Lapisan udara tebal terperangkap. Jadi haba dalam badan hak kita makan nasi apa semua tu tak boleh nak tubik. Dia kata tak boleh nak keluar lah sebab ada lapisan udara tebal. So bila tebal lapisan udara, haba tak boleh keluar. Haba ini digunakan untuk memanaskan badan kita lah pada hari sejuk.
Okay, dia akan guna untuk memanah badan kita sebab hari sangat sejuk. Okay, jelas dah. Jadi haba tak boleh nak tubik. Haba tak boleh nak keluar. Jadi haba itulah yang memanaskan badan pada hari sejuk. Okay, habis pasal autoerector. Okay, apa jadi pada arterio pula? Pada hari sejuk, arterio kita akan mencerut. Sebab dia mengembar kan. Sebab tu pipi kita merah-merah pada hari panas. Okay, ini mengecut. Kita tak panggil mengecut kita panggil mencerut. So kita panggil dia pemvasocerutan. Tadi pemvasodilatan. Ni pemvasocerut. Dia jadi cerut. Okey, so bila mencerut, kurang darah mengalir ke permukaan kulit. Kurang darah mengalir ke permukaan kulit. Sebab tu kita nampak orang bila tempat sejuk, hari sejuk, kita nampak pucat muka dia. Cerah je. Pucat dan cerah. Okey? Sebab dia sejuk, kurang darah pergi ke kulit. Jadi bila kurang darah pergi ke kulit, kurang darah bawa haba. Kurang darah bawa haba, kurang haba hilang ke persekitaran. Jelas Okey, jadi sebab tu bila hari sejuk ke, awak sejuk, awak ketawa, kenaling, awak nampak kan muka awak pucat. Sebab arterio awak mencerut. Kurang darah pergi ke kulit, awak pun jadi pucat. Okey. Habis yang kedua. Yang ketiga, pada hari sejuk, otot rangka mengecut mengendur. Otot rangka ni ialah otot hak duduk dekat tulang-tulang awak. So dia akan mengecut mengendur, menyebabkan badan menggigil. Sebab tu pada hari sejuk, awak akan menggigil. Jadi bila awak menggigil, haba terhasil. Okay, awak menggigil, haba terhasil. Haba itulah yang digunakan untuk naik balik suhu badan awak ke aras normal. Okey, dan yang keempat, pada hari sejuk kita tak peluh. Jadi kelenjar peluh tidak dirangsang, perpeluhan tidak berlaku. Jadi empat-empat ni ialah cara fizikal. Okey, kita pergi cara kimia. Cara kimia pun sama, cuma awak kena tukar tidak atau tidak ataupun dirangsang. Okay, jadi pada hari sejuk, kelenjar adrenal dirangsang. Jadi bila dirangsang, dia merembes banyak hormon adrenalina. Hormon adrenalina ni untuk bakar glukosa. Jadi mempercepatkan penukaran glycogen hak duduk dekat hati tukar jadi glukosa. Bila dah tukar jadi glukosa, kadar metabolisme meningkat, iaitu pengoksidaan glukosa. Dia bakar glukosa banyak. Awak perasan tak pada hari sejuk, hari hujan, awak jadi cepat lapar? Soalan cikgu. Perasan ke tak? Rasa. Okay. Kalau hari hujan kita duduk saja di rumah, mentah-mentah lapar. Hari hujan tu kat mentah-mentah nak Maggi, mentah-mentah nak makan nasi, mentah-mentah esok nak ngunyah. Sebab ni cikgu kata ni pada hari sejuk. Kelenjar adrenal merembeskan banyak hormon adrenalina. Hormon adrenalina ni nak bakar semua glukosa. So sebab tu makan dia bakar glukosa. Makan dia bakar glukosa. Cikgu buat apa dia bakar semua? Sebab dia nak hasil tenaga haba. Tenaga haba dia bakar makan ni awak tu lah digunakan untuk memanaskan badan. Jadi sebab itulah bila bulan 12 bulan sebelah kita pun lapar. Sementara lapar pada hari hujan. Sejuk okay? Okay. Lepas tu tak lapar lagu mana? Ni so lagi ni kelenjar thyroid dekat leher awak. Kelenjar thyroid dirangsang untuk merembes banyak hormon tiroksina. Hormon tiroksina pula meningkatkan lagi kadar metabolisme. Betul? Kadar metabolisme ni apa? Pembakaran glukosa. Bakar lagi glukosa. Apa dia bakar glukosa? Sebab dia nak haba tu untuk memanaskan badan. So nampak tak apa yang awak lapar sangat-sangat bulan sebelah, bulan 12 ni sebab ni. Dua ni. Kelenjar adrenal dan kelenjar thyroid dirangsang. Okay. Jelas kalau hari panas kita memang jadi tak lalu nak makan nasi. Kita nak minum air je, nak minum benda-benda, nak makan benda-benda bersup. Tapi kalau hari sejuk, tu memang lapar. Tentang nak makan. Okey, so caranya macam mana cikgu saya nak ingat ni, nak terang ni. Okey, ingat kalau kaedah fizikal, ni cara nak ingat. Fizi, allergic, darah orang pecah.
Maknanya kalau soalan tu tanya tentang kaedah fizikal, awak kena terangkan erektor, kapilari darah, otot rangka dan peluh. Pak cikgu saya kena terangkan, awak hafal sendirilah. Kalau cikgu jadi awak, cikgu hafal hari panas je. Hari sejuk awak tukar. Otot erektor, otot erektor mengecup. Lepas tu bila otot erektor mengecup, dia menarik bulu roma tegak. Okay, tu hari sejuk. Menarik bulu roma tegak kenana apa-apa. Pada hari sejuk, kapilari darah mencerut. Apa mencerut? Otot rangka pula tidak mengecup mengendur. Kita tak otot rangka mengecup mengendur, kita pun menggigil. Tapi kalau hari sejuk, kelenjar peluh tidak aktif, tidak mengeluarkan peluh. Nampak? Tapi awak kena ingatlah poin-poin dia ni. Kalau kaedah fizikal, alergik darah orang pecah. Tolong deh, sebab ada pelajar tingkat tepak, waktu cikgu ajar tu dia tak salin. Jadi bila naik kata 5 dia mulalah, cikgu gapo dah cikgu ajar itu? Alergik darah orang pecah. Alergik darah orang pecah. Boleh deh? Okay, kalau dia kan tanya pasal kimia, kaedah kimia. Kimi tiru adri. Kimia, tiru tu thyroid, adri tu adrenal. Maknanya kalau naik kaedah kimia, awak terangkan tentang kelenjar thyroid, kelenjar adrenal. Dan cikgu cikgu cadangkan awak hafal salah satu je. Jangan hafal dua-dua. Hafal salah satu je. Hafal hari panas ataupun hari sejuk. Okey, so contoh soalan macam ni lah. Ni contoh soalan SBP, trial. Dia bagi gambar macam ni. Dia bagi Rajah 4.3 menunjukkan seorang lelaki pada musim luruh. Yang ni yang cikgu nak awak buat latihan ni. Untuk pengetahuan awak yang hari Khamis baru sore baru hantar tugasan cikgu, iaitu Diana Aisyah. Tahniah dia Diana, orang pertama hantar yang kelenjar endokrin tu, dia buat rajah tu. Dia orang pertama yang hantar. So pelajar lain tak hantar lagi ni. Okey, jadi ini awak nampak dah bila awak tak hantar, masuk dah tugasan nombor 2 pula. Okay, ini tugasan awak. Rajah 4.3 menunjukkan seorang lelaki pada musim luruh. Jadi takut awak tak tahu musim luruh ni berapa suhu dia. 10 darjah Celsius. Awak nampak dah tu. 10 darjah Celsius ni sejuk. Okay, terangkan gerak balas salur-salur darah semasa pengawal aturan suhu badannya. Okay, jadi dia nak suruh cerita pasal salur darah je. Salur darah. Jadi dia suruh cerita hak ning je awak. Nampak? Ni je. Okey, so ni tugasan awak. Kalau tak ada tu awak boleh lukis gambar ni ataupun awak carilah dalam Google nak tiru gambar apa-apa ko, gambar awak tengah sejuk ko. Okey, awak terangkan. Jadi nanti cikgu snap gambar ni. Okey, ni tugasan awak nombor pertama untuk hari ni. Okey, seterusnya cikgu pergi kepada gula pula. Pengawal aturan aras gula darah. Tadi suhu dah habis dah so. Okey, untuk aras gula darah, kita ada pankreas. Ingat pankreas yang bentuk macam daun tu. Duduk bawah perut awak tu. Okey, ni. So pankreas ni ialah kelenjar yang bertanggungjawab untuk mengekalkan aras gula. Ingat gula tu ke apa? Glukosa lah. Okey, untuk mengekalkan aras gula darah supaya sentiasa dalam julat normal. Ni julat normal. Kena tahu ni julat normal. Okay, 75 hingga 110 miligram. Kalau awak beratus-ratus, maknanya awak ni terdedah kepada kencing manis lah. So kita julat gula kita mesti 75 hingga 110. Okay, jadi dalam pankreas tu kita ada kelompok sel Langerhans dalam pankreas yang menghasilkan dan merembeskan sama ada hormon insulin atau hormon glukagon secara berterusan ke dalam aliran darah untuk mengawal atur aras gula darah. Tindakan kedua-dua hormon ini dan mekanisme homeostasis bekerjasama untuk mengekalkan aras gula pada julat normal. Okey, nampak tak? Ni hak Malaysia ni, inovasi saintis Malaysia. Okey, iaitu dia kata kajian saintifik telah mengesahkan bahawa kayu manis berupaya menurunkan aras gula darah. Cikgu ajak tahun hadapan, cikgu kalau boleh lah, cikgu nak tubuh ke pasukan inovasi sekolah. Nak buat benda-benda macam ni lah.
Mungkin SMK Zainab ni boleh keluarkan satu inovasi lah. Okey, seterusnya. Okey, cuba kita tengok deh. Aras gula darah meningkat selepas sajian. Katakan contoh pagi tadi, siapa boleh bagi contoh? Awak siapa boleh bagi contoh dia makan apa hari ni? Cikgu nak sore. Nasi lauk ayam gulai. Lauk ayam gulai lagi. Lepas makan ayam gula, lauk nasi ayam atau makan hatu je? Air. Ada acar. Air Ada acar oren. lagi. Air Air oren oren. dah pagi hari. Lagi tak kira makan ni je. Mesti ada kuih. Keria. Keria berapa butir? 2 serah. Tak kisah. Tengok. Keria ni manis. Nasi lauk ayam gula. Sepinggir ke kak? Kau 2 kali 6 boh. Sebuku. Pas buku. Makan habis? Habis. Banyak lah tu sebuku. Lepas tu air gula, air oren. Air oren ni mesti manis. Manis juga. Okey, so nampak? Okay, jadi bila awak makan nasi air gula, air oren, keria 2 butir, semua tu manis. Okay, tengok maka automatik aras gula darah meningkat. Aras gula darah meningkat. Tapi buat apa kita tak kena kecil manis lagi? Okay, cuba tengok. Dalam pankreas kita ni, dia ada sel beta. Cikgu saya kena hafal kau sel beta ni. Yes, kena hafal Sel beta iaitu dalam sel Langerhans pankreas akan dirangsang untuk merembes hormon insulin. Jadi bila dia ke sel ada gula banyak, maka hormon insulin ni akan dirembeskan. Ingat kalau gula banyak insulin. Okey. So insulin ni akan buat apa? Insulin merangsang sel hati dan sel otot untuk menggunakan glukosa yang awak makan tadi dalam proses respirasi sel. Sebab apa cikgu? Nasi awak ada glukosa, gula tu ada glukosa, air oren ada glukosa, gula keria ada glukosa. Jadi insulin ni akan menukarkan glukosa berlebihan. Dia kena tulis berlebihan. Sebab apa? Sebab kalau tak lebih, insulin tak keluar. Kalau macam orang jaga body dia makan suku je sikit lah. So glukosa tu cukup-cukup untuk beri tenaga. Dia tak lebih. Tapi kalau awak makan lebih, insulin ni akan menukarkan glukosa lebih kepada glycogen. Dia memang akan tukar. Glukosa kita makan-makan ni tukar jadi glycogen, simpan dekat mana? Simpan di hati dan simpan di sel otot. Okey, di dalam sel adipos, insulin menukarkan glukosa lebih lagi. Kalau ada lebih lagi, glukosa hak lebih tak ada. Saat ni dia tukar dah jadi glukosa. Saat ni dia tukar dah jadi glycogen simpan dekat hati. Hati kata penuh dah. Bola aku tak say dah. Ada lagi lebih glukosa, maka dia terpaksa simpan jadi lemak, jadi sel adipus. Awak faham ke macam ni? Katakan contoh awak makan-makan saat ni ada, katakan contoh ada 100 glukosa. Awak makan nasi air, keria apa semua saat ni 100. Bila makan-makan, tukar jadi 100 glycogen. Okay, 100 glycogen ni pula hati kata marilah kat aku nak ambil 50 je glycogen. Simpan sebagai glycogen. Ada lagi lebih 50. 50 ni tak tahu nak gimana nak letak mana ni 50 lebih lagi ni. Sebab budak ni makan lebih ni, maka 50 tu akan dihantar ke sel adipus, sel kulit awak menjadi lemak. Faham Yelah Okey. Tapi kalau awak tak makan, awak berpuasa ke, awak diet ke, maka gula awak turun. Aras gula turun. Bila aras gula turun, dia panggil sel alfa pula. Sel alfa dalam sel Langerhans pankreas dirangsang untuk merembes hormon glukagon. Tadi insulin, tapi bila gula kita turun, hormon glukagon dirembeskan. Glukagon ni dia akan menukarkan glycogen yang duduk dekat hati yang kita simpan tadi. Kita simpan tu akan dia tukar balik jadi glukosa semula. Faham ke? Hormon glukagon dia tukarkan glycogen yang duduk dekat hati jadi balik glukosa. Jadi glukagon ni menggalakkan penguraian lemak
untuk membebaskan asid lemak yang boleh dimetabolismakan bagi menghasilkan tenaga. Okey, dia pun tukar jadi glukosa balik. Tak cukup lagi badan awak kata aku tak check up dah ni, tak cukup tenaga. Terpaksa ambil balik lemak awak yang simpan dekat kulit-kulit awak tu. Maka dia akan tukar jadi glukosa semula. Okey deh. Jadi dengan cara itulah aras gula kembali normal. Jadi untuk sesi hari Sabtu ni awak dah belajar 2 benda dah. Satu, suhu badan. Satu lagi, aras gula. Jadi untuk hari Selasa, sebab cikgu hari Selasa tu, ni ada gambar dia dah. Ni gambar dia. Tak adil lah ni. Tak adil. Nampak cikgu buat nota lebih ringkas. Nanti cikgu bagi ke awak ni. Okay, jadi hari Selasa tu cikgu nak bertolak pergi ke mesyuarat di Melaka. Jadi cikgu akan rakam siap-siap ke awak. Okay, cikgu akan rakam siap-siap. Okay, cikgu habiskan sikit ni. Ni. Cikgu habiskan sikit ni, lepas tu kita habis kelas . Okay. Kegagalan dalam penghasilan, perembesan dan penerimaan insulin. Katakan contoh awak ni memang pankreas awak rosak, insulin memang tak boleh tubik dah. Maka menyebabkan diabetes mellitus. Jadi kencing manis. Aras gula darah pesakit diabetes mellitus biasanya tinggi dan tidak stabil selepas satu sajian. Sebab tu kalau tengok orang kencing manis ke dia jaga ke makanan dia, nak makan nasi dia kena tukar. Beras siam tu dia tukar jadi beras perang. Roti dia tak makan roti biasa dah, dia kena makan roti yang warna koko tu. Sebab apa? Sebab dia kena jaga kandungan glukosa dia sebab dia dah tak ada insulin. Okay. Pesakit tersebut juga sentiasa berasa haus, penat, letih dan mengalami penurunan berat badan. Diabetes mellitus boleh dikawal melalui suntikan insulin. Dia kena cocok di perut. Dia kena cocok sendiri. Cikgu, buat apa dia cocok perut? Sebab lagi cepat. Lagi cepat dia bertindak. Ada lagi, boleh cocok di peha tapi lambat. Cocok di peha tu lambat sikit, darah nak gerak. Kalau cocok di perut cepat. Okey, jadi sebab tu kalau tengok cerita apa-apa, dia cocok dekat perut dia kalau rehat diabetes mellitus. Yang kedua, pengambilan pil. Ada pengambilan pil insulin, tapi pil insulin ni baru ada. Sebab apa? Sebab sebelum ni pil insulin ni dia tidak berkesan kerana bila dia masuk dalam perut, dia akan dimusnahkan oleh asid hidroklorik tu. Okey. Tapi sekarang ni dengan kemajuan bidang teknologi, bidang bioteknologi, dia ada dah pil yang berkesan. Kita telan tu maknanya dia tidak akan dihancurkan dekat perut. Adalah cara dia. Jadi bila makan pil insulin tu dia akan merendahkan aras gula darah dan hak paling mudah kalau tak boleh makan ubat apa semua, orang kencing manis mesti jaga penjagaan makanan. Sebab tu kalau tengok orang kencing manis dia tak boleh makan durian, dia tak boleh makan apa lagi. Siapa ada sini? Family dia ada kencing manis. Siapa ada? Cepat kelas kita nak habis dah ni. Siapa ada mak atau ayah yang kencing manis? Pasti tak mak ayah awak makan ke apa? Tak ada. So kalau tak ada, alhamdulillah lah, maknanya semua sihat . Okey, so untuk yang ni cikgu akan rekod siap-siap. Maybe untuk 1 minggu teruslah cikgu rekod untuk hari Khamis dan hari Selasa. Okey, so kita jumpa dalam recording nanti. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. 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 Okey, terima kasih Aisyah tu.